العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام شيء لله لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang berbahagia pada usaha saudara-saudara, saudara imah, saudara Sailah dan semua anak-anak bani dan banat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk sama-sama pada pagi ini kita mempelajari sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga insya-Allah dengan kita mempelajari sirah bertambah pengenalan dan kecintaan kita buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertambahlah cinta kita kepada agama kita, agama Islam. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan membahaskan pada muka surat yang ke-19. Tajuk ialah Quraisy membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ta'assub Quraisy 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Quraisy membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabaddala hubbu Quraisy lin-nabi sallallahu alaihi wasallam bughdan wa qurbuhum lahu bu'dan wa sidquhu kadhiban wa 'amaluhu huzwan. Kasih kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertukar menjadi kebencian. Mereka menjauhkan diri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mempercayai lagi kata-katanya dan memperlekeh perbuatannya. Wa dzalika munzu da'ahum ila ibadatillah wa 'aba alihatahum wa nasaba kullu man 'abadaha ila dhalal. Perkara ini berlaku selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghina tuhan-tuhan mereka, yakni patung-patung yang mereka anggap sebagai tuhan, dan menisbahkan penyembahannya kepada kesesatan. ولقد ساروا إلى عمه وطلبوا منه أن يمنع الرسول عن سب آلهتهم وتضليل آبائهم. Kaum Quraisy pernah berjumpa Abu Talib
mereka memintanya supaya menghalang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mengutuk sembahan mereka dan menyesatkan nenek moyang mereka. Faraddahum raddan jamilan war rasulu mustamirrun fi nashrid din wa i'la'i kalimatil haqq. Abu Talib menolak permintaan mereka dengan cara yang baik. Baginda pun terus menyebarkan agama Islam dan meninggikan kalimah kebenaran. Pada masa yang lalu kita telah membicarakan tentang dakwah secara terang-terangan. Kemudian daripada itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi mula berdakwah kepada orang-orang kenamaan. Permulaan wahyu, Nabi mula berdakwah kepada orang-orang penting. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya, Nabi mula berdakwah pula kepada kaum kerabatnya secara keseluruhan setelah perintah berdakwah secara terang-terangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika ini tidak ada lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kerahsiaan tentang siapakah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baginda sendiri tak tahu apakah itu iman, apakah itu Islam. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Suatu sebelum baginda diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi tak tahu apa itu kitab, Quran tu apa, dan apa itu iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala melantik baginda menjadi Nabi dan Rasul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, barulah baginda mengetahui bahawasanya baginda adalah seorang Rasul. Maka setelah itu, baginda mengajak kepada semua orang-orang Quraisy, bermula dengan keluarganya dahulu, untuk menerima Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu, tidak tersembunyi lagi apa yang dibawa oleh Nabi. Tak tersembunyi dah. Semua orang dah tahu dah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada Islam. Bila mengajak kepada Islam ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka orang-orang akan bertanya lah. Kan? Orang akan bertanya, kalau kamu sembah Muhammad, kalau kamu sembah Allah wahai Muhammad, habis itu sembahan yang disembah oleh orang-orang Quraisy ni sesat ke, tak betul ke? Maka Nabi kena cerita benda betul. Nabi terpaksa sebut bahawasanya sembahan mereka itu adalah sembahan yang batil, sembahan yang sesat. Maka bila mereka sebut perkara tadi, maka secara automatik mereka akan merasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad direndahkan. Hai, kalau kami sesat, habis tu kamu nak kata kami sesat dan tok nenek kami semua sesat lah. Dahlah kata kami sesat, kamu kata tok nenek kami sesat, maka bertambahlah marah orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah tugas para rasul. Tugas para rasul adalah at-tabligh, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai Rasul, sampaikan kepada umatmu risalah daripada Tuhan kamu. Hak kita duk mengajak ni semua adalah tugas Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kita duk menyampaikan ni adalah tugas Rasul. Allahu Akbar. Maka bila menyampaikan kebenaran, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, bila datang kebenaran, maka secara spontan yang dikatakan kebatilan ni dia akan keluar sendiri. Dia akan keluar sendiri. Bila kata Allah tu Tuhan, maknanya menafikan kata berhala-berhala itu Tuhan. Bila kata berhala-berhala itu bukan Tuhan, maknanya orang yang sembah berhala itu sesat. Bila kata orang yang sembah berhala itu sesat, bermakna mereka ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukanlah orang yang patut diikuti. Jadi mereka rasa dihina, mereka rasa dibenci.
Jadi bermula daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada Islam, maka orang Quraisy yang dahulunya mereka sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sayang kat Nabi ni. Sebab Nabi Muhammad orang yang sangat baik, orang yang mempunyai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, peribadi yang unggul, yang kepercayaan mereka keturunan dari kalangan raja-raja Arab. Tok nenek Nabi raja-raja Arab. Jadi orang ni sayang sungguh dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana dapat mereka tahu Muhammad itu mengajak kepada Islam, maknanya mereka itu, Muhammad ini mengatakan Tuhan mereka itu adalah sembahan yang salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka sayang mereka secara begitu cepat bertukar kepada menjadi sangat benci. Menjadi sangat benci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi inilah tugas para Nabi. Bila kita ajak kepada kebenaran, kita ajak kepada Islam, kita ajak kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, pasti akan ada orang yang tak suka. Pasti akan ada orang yang membenci dan menentang. Hatta yang membenci dan menentang ni kadang-kala dari kalangan orang Islam sendiri. Sebab tu benteng terakhir kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah mencintai majlis ilmu. Tu benteng terakhir. Last dah. Ya. Dia kalau kita tak mampu, dia ada beberapa peringkat. Yang pertama, mualliman. Mampu tak kita jadi seorang guru? Seorang guru ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sampaikan apa yang kita tahu. Kan? Susah tak? Sampai apa yang kita tahu. Susah ke senang? Senang ya. Apa yang kita tahu? Kita tahu bahawasanya sembahyang itu ada berapa belah rukun, 13 rukun. Kita bagi tahu kepada abang kita. Abang, Fatihah kena baca begitu. Faham tak? Jadi tugas kita ni menyampaikan. Jika kita mampu mengambil tugas itu, kita ambil. Mualliman. Ustaz tak mampu, Ustaz nak jadi guru, Ustaz tak mampu, tak sampai masa lagi. Jadilah muta'alliman, orang yang belajar. Di benteng kedua, orang yang belajar ni kita. Dia beza penuntut ilmu dengan orang awam ni adalah pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab yang dibawa. Itu asas je lah. Orang awam dia tak bawa kitab. Orang yang disebut penuntut ilmu, dia bawa pen, dia bawa kitab, dan dia catat, dia dobik, dia buat nota. Itu beza orang awam dengan penuntut ilmu. Jadi benteng kedua adalah penuntut ilmu. Jika tak mampu juga nak jadi penuntut ilmu, jadilah kita orang yang berada di benteng yang ketiga, mustami'an. Mustami'an ni orang yang hanya hadir dengar ya. Dengar ya, main duduk ujung-ujung, sandak belakang, duduk bawah kipas, kan? Kadang-kadang duduk belakang tiang, duduk dengar kan apa dengar. Dia suka dengar majlis ilmu. Kadang benda tu dia dah, saya kalau duduk hadir kuliah tu, kadang-kadang orang yang duduk depan kita tu kadang orang yang alim sangat dah. Kau tanya-tanya pakcik, sema-sema dia pun cerita, saya ni dulu anak murid Tuan Guru sekian-sekian mengaji dah 20 tahun dengan Tok Guru meninggal. Tu dia 20 tahun ngaji, duduk ngaji depan kita. Udah pada dia. Kadang yang mengajak tu kurang lagi ilmu daripada dia. Tapi dia suka dengar. Dia suka dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Itu tanda orang yang ilmunya ilmu yang bermanfaat. Kita nak tahu ilmu yang ada pada kita ni bermanfaat atau tidak, kita semakin suka kepada majlis ilmu. Esok kita dah mengaji, kita dah pandai, kita dah boleh mengajar, kita dah boleh buka madrasah, habis mengaji ijazah master PhD, tapi kita semakin suka kepada majlis ilmu. Itu tanda ilmu yang ada pada kita, ilmu itu bermanfaat. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim sebut, orang yang ilmunya bermanfaat 1000 kali dengar pun dia rasa macam kali pertama.
Itu tanda. Tapi orang yang ilmunya tidak bermanfaat, dia akan menghasilkan rasa sombong. Siapa dia orang tu nak mengajak aku? Kan? Aku lagi, sepatutnya aku yang mengajak, bukan dia yang mengajak. Aku sepatut duduk depan, dia duduk belakang. Sepatutnya macam tu. Aku lebih berpengalaman, aku lebih banyak ilmu, aku lebih banyak pengetahuan. Jadi kalau begitu keadaan kita, maka kita tidak mendapat ilmu yang bermanfaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Okey. Yang ketiga, benteng kita adalah menjadi penuntut ilmu. Jika tak dapat kita menjadi, bukan mustami'an, orang yang hanya mendengar. Kalaulah orang yang mendengar ni kita tak berjaya nak jadi, kita banyak kerja, sibuk sebagainya, jadilah kita benteng terakhir sekali, iaitu muhibban, pecinta ilmu. Pecinta ilmu. Kalau pecinta ilmu pun kita tak berjaya nak jadikan diri kita sebagai golongan itu, maka kita akan menjadi penentang kepada ilmu. Orang yang buka pengajian, buat kuliah, kita akan menjadi orang yang usaha nak tutup pusat pengajian tu. Sebab apa? Sebab benteng tak ada arah. Pecinta majlis ilmu ni tak ada arah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka apa yang dibawa oleh Nabi SAW ini samalah kepada kita sebagai umatnya yang cuba-cuba untuk mengikuti jalannya. Maka orang yang dahulunya suka, sayang kepada Nabi, bertukar menjadi benci. Yang dahulunya mereka dekat dengan Nabi, mereka dah mula menjauhkan diri dah daripada Nabi. Yang mereka dahulunya membenarkan Nabi, mereka dah mula mendustakan Nabi Muhammad penipu. Sedangkan tidak ada rekod Nabi Muhammad penipu. Beberapa hari sebelum daripada tu, Nabi dah tanya kepada semua orang-orang Quraisy. Nabi tanya apa? Kita tengok. Ada yang bersoal sebelum tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Dalam kisah berkait dengan dakwah secara terang-terangan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi tanya apa? Nabi kata kepada orang-orang Quraisy, bahawasanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apakah kalian akan mempercayai satu perkara yang akan kusampaikan kepada kamu? Kamu nak percaya tak? Kalaulah aku nak bagi tahu kepada kamu, belakang Bukit Safa ni ada tentera yang sedang berkumpul. Kata mereka, kan, muka surat 17 hari itu kita baca. Dia kata, ma jarabna alaika kadhiban mudhu nasha'atika ilal an. Kata mereka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kalau yang berkata itu adalah namanya Muhammad, yang berkata itu adalah engkau, maka kami pasti percaya. Sebab tidak ada rekod engkau menipu walaupun sekali. Tak ada rekod. Tak pernah ada rekod kau menipu walau sekali. Sekali saja. Tak pernah ada rekod. Allahu Akbar. Jadi kami akan percaya kalau yang mengatakan itu adalah kamu. Makna semua orang Quraisy, tak ada satu orang pun yang mengatakan Nabi Muhammad menipu ataupun pernah menipu. Tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi bila mana Nabi dakwah pada Islam, kesemua mereka bersepakat bahawa Muhammad ini sudah menjadi seorang penipu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka perkara ini berlaku, wa dzalika mundu da'ahum ila ibadatillah wa aba'alihatahum wa nasaba kullu man 'abadaha ila dhalal. Maka perkara ini berlaku sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka mengabdikan diri kepada Allah. Bila Nabi ajak mereka menjadi hamba Allah, menyembah Allah, mengikuti agama Allah, maka bermula daripada saat itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka sudah tidak ada kaitan lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mula menjauhkan diri daripada Nabi. Maka apa mereka buat? Mereka pun ada step-step juga. Ada step-step juga. Kalau peringkat pertama tak berjaya, kita guna peringkat kedua, step kedua.
Kalau tak percaya, kita guna step ketiga. Dia semakin dahsyat. Dia semakin dahsyat. Yang pertama sekali, apa yang mereka buat adalah mereka berjumpa dengan Abu Talib. Abu Talib ni pak menakan Nabi, ayah menakan Nabi, ayah kepada Sayyidina Ali. Ayah menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka jumpa dengan Abu Talib. Lalu mereka bagi tahu, wahai Abu Talib, tolonglah. Abu Talib ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka pada ketika ini Abu Talib ni di antara orang Quraisy yang paling tua. Dia raja, dia paling tua dan dia sangat berpengaruh sebab ayah dia pun raja. Maka mereka jumpa dengan dia ni dengan harapan Abu Talib ni dapatlah bertindak menghalang anak menakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada menyebarkan agama Islam. Jadi dalam sejarah sirah kita ni menceritakan bahawasanya Abu Talib didatangi oleh orang Quraisy sebanyak 3 kali. 3 kali mereka datang kepada Nabi. Ni yang pertama ni. Bila datang kepada Abu Talib, maka Abu Talib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menolak permintaan mereka dengan cara yang sangat baik. Lalu pada ketika itu, Nabi Muhammad SAW masih tetap menyebarkan agama Islam. Kita baca satu tajuk lagi. Qala Maji'u Quraisy li Abi Talib marratan thaniyah. Kaum Quraisy datang kepada Abu Talib kali kedua. Lamma ra'at Quraisy istimraran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nashri da'watihi wa difa'i ammihi anhu, masyaw ila ammihi marratan thaniyah. Setelah kaum Quraisy melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih meneruskan penyebaran dakwah dan bapa saudaranya pula bertindak membelanya, maka mereka sekali lagi pergi bertemu Abu Talib. Bila mereka lihat Abu Talib tak bertindak pun, kita dah pergi jumpa dengan dia, cakap elok-elok kali pertama, dia tak bertindak pun, maka orang Quraisy datang sekali lagi kepada Abu Talib. Ini kali kedua. Qala wa qalu lahu inna la nasbiru ala shatmi abaina wa tasfihi uqulina wa aibi alihatina fa imma an tamna'a ibna akhika wa imma an ta'dhan lana biman'ihi. Mereka berkata kepada Abu Talib, sesungguhnya kami tidak dapat bersabar lagi dengan tindakannya mencaci nenek moyang kami, memperbodohkan akal kami dan mengaibkan sembahan kami. Sama ada kamu sendiri yang melarang anak saudaramu itu atau kamu izinkan kami menghalangnya. Mereka ni masih menaruh hormat yang mendalam, yang tinggi kepada Abu Talib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kata mereka? Wahai Abu Talib, kami dah jumpa dengan kamu pada masa lalu. Kami dah minta kepada kamu untuk menghalang anak menakanmu daripada menyebarkan agamanya, menghina Tuhan-Tuhan kami. Kami dah minta kepada kamu. Adakah engkau tak mampu bertindak? Jika engkau tak mampu bertindak, serahkan kepada kami, biar kami yang bertindak. Mereka dah semakin kasar lah. Mereka dah mula nak try bertindak sendiri lah. Mereka ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menghalang mereka daripada bertindak ni adalah Abu Talib. Dia pertahan sungguh-sungguh daripada orang Quraisy ini menyakiti anak saudara dia. Fada'ahu ammuhu wa talaba minhu ay yamtani'a khawfan alayhi min Quraisy fa abar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib memanggil Nabi SAW. Beliau meminta Nabi berhenti berdakwah kerana bimbang dia apa-apakan oleh orang Quraisy. Namun baginda tidak mahu berhenti berdakwah. Ini kalimah yang masyhur, yang famous, yang Nabi ucapkan. Kali kedua, didatangi bapa menakan Nabi, Abu Talib didatangi oleh orang-orang Quraisy, maka Nabi mengeluarkan satu kata-kata. Pak menakannya, bila orang Quraisy kata, kalau kau tak bertindak, bagilah kami yang bertindak. Bila dengar kata-kata tu,
Abu Talib ni, dia mula rasa sangat sedih dan sangat bimbang tentang keselamatan anak menakan dia ni. Kalau mereka tak cakap macam tu, mungkin dia boleh lagi lah. Orang kata cuba-cuba bagi alasan dan sebagainya. Tapi bila mereka kata, kalau kamu tak mau bertindak, berilah kami bertindak. Maka pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Abu Talib jumpa Nabi. Wahai anak menakanku, orang Quraisy jumpa aku tadi, minta engkau berhenti daripada dakwah ni. Aku pun takut jika apa-apa berlaku kepada kamu. Apa kata Nabi SAW? Wallahi ya ammu law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an ad'a hadha al-amra ma fa'altu hatta yuzhirahu Allahu aw uhlika dunahu. Baginda berkata ni, demi Allah wahai bapa saudaraku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku supaya aku meninggalkan perkara ini, yakni dakwah, sama sekali aku tidak akan berbuat begitu sehingga Allah memberikan kemenangan kepadanya atau aku mati terkorban demi membelanya. Nabi kita SAW adalah seorang Nabi. Mana mungkin disebabkan ancaman yang diberikan oleh orang Quraisy, Nabi nak menghentikan dakwah. Tugas Nabi besar lagi ni, nak menyelamatkan seluruh umat manusia daripada kesesatan dan bakaran api neraka, dan nak menyelamatkan cucu nenek mereka semua dari bakaran api neraka. Takkanlah disebabkan halangan yang diberikan oleh orang Quraisy ni, Nabi nak berhenti dakwah. Kata Nabi, wahai buat menakan aku, kalau diletakkan bulan, kalau diletakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri aku ni, maknanya aku mendapat segala-galanya. Dan aku dah dapat kekuasaan, aku dah dapat segala-galanya. Untuk aku tinggalkan agama ni, untuk aku tinggalkan dakwah ni, aku takkan buat. Maknanya mustahil lah ada orang yang boleh bawa matahari ke tangan kanan, tangan kita, ataupun bulan di tangan kita. Kan, melainkan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mukjizat yang diberi oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tak ada siapa manusia yang boleh buat macam tu. Kalaupun mereka boleh buat, aku takkan tinggalkan. Walaupun aku terpaksa mati dalam perjuangan ni. Okey, inilah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang patut kita sebagai orang Islam, kalaulah yang dicaci maki itu adalah agama kita, yang direndah-rendahkan itu adalah agama kita, maka kita perlu bercakap dengan nada yang lebih tegas. Kita kena ada rasa marah. Bila melibatkan diri kita tak apa, tapi bila melibatkan agama kita, kita tak boleh berdiam diri. Nabi kita Muhammad SAW, sahabat cerita, bila mana yang menghina itu melibatkan diri Nabi, orang hina diri Nabi, Nabi tak kata apa. Orang kata dekat Nabi, Nabi tak kata apa. Kan orang kata Nabi gila, Nabi ahli sihir, penipu, Nabi tak kata, Nabi diam. Tapi kalau mereka mula menghina ataupun melanggar ketetapan-ketetapan Allah, maka wajah Nabi akan bertukar menjadi sangat-sangat marah. Menjadi sangat-sangat marah. Ada satu cerita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam satu peristiwa di Madinah, ada satu orang perempuan mencuri. Ada satu orang perempuan mencuri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dia mencuri, orang pun tanyalah. Bila mencuri ni, dia ada had curi dia yang sampai tahap kena potong tangan. Sampai tahap kena potong tangan. Dan memang perempuan tu patut kena potong tangan dah. Cuma perempuan ni adalah orang yang bangsawan, orang yang kaya, orang yang berpengaruh. Dia kata, kalau perempuan ni kena potong tangan, malulah dia, malulah kita. Orang ni orang mulia ni. Lalu dibawalah berita tu kepada Nabi. Siapa yang nak boleh cakap dekat Nabi, nak minta kurangkan sikit hukuman ni, berat ni hukuman potong tangan ni, cacat ni. Kan? Siapa yang boleh bagi tahu dekat Nabi SAW? Lalu mereka pun cadangkan di kalangan sahabat, apa kata kalau kita minta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Zaid bin Harithah.
Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni pun jumpa Nabi, wahai Rasulullah, ada orang di kalangan sahabat-sahabat minta aku jumpa dengan kamu, nak minta kurangkan sikit lah hukuman ke atas wanita ni, sebab dia orang yang mempunyai kedudukan dan kemuliaan. Maka kata Nabi apa dia? Kata Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apabila seseorang kemusnahan satu kaum itu akan terjadi apabila yang mencuri di kalangan mereka orang-orang yang ternama, mereka tak mengamalkan hukum. Tapi yang curi itu kalau orang-orang biasa, baru mereka nak amalkan hukum ataupun hukuman undang-undang, baru mereka amalkan. Maka akan berlaku kemusnahan pada kaum tersebut. Dan kalau hak curi itu rakyat marhain, tak apa. Hak curi itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang yang tak ada nama, maka dia kena penjara, dia kena hukum sebagainya. Tapi kalau hak curi itu menteri, hak curi itu YB, MB ke apa ke, PM ke, siapa ke, dia kata tak payahlah hukuman ni, bahaya kata. Kan? Jadi kalau nak buat, Allahumma salli ala Muhammad, kita bayar hakim yang boleh ikut kita, yang dia tak buat hukuman yang ditetapkan dalam undang-undang ni. Contoh macam itulah, kan? Maka pada ketika itu akan berlaku kemusnahan kepada kaum tu, kebinasaan. Dan kata Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hukuman Allah ini tidak dapat kita kompromi lah. Kalau yang curi itu adalah Fatimah, aku akan potong tangan dia. Hatta anak aku sendiri aku akan potong tangan. Nabi cukup marah kalau yang melibatkan pertikaian itu adalah berkait dengan hukum Allah, berkait dengan Islam, berkait dengan Allah. Nabi cukup marah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka inilah yang berlaku. Bila mana pak menakannya Abu Talib kata, wahai anak menakan aku, apa kata kau berhenti sekejap daripada dakwah, kan? Takut-takut apa yang terjadi kepada kamu. Wahai pak menakan aku, kalau aku mati pun aku rela lah. Apa pun yang diberikan kepada aku, jika diletakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, untuk aku nak tinggalkan urusan dakwah ni, aku takkan buat. Biar aku mati dalam urusan dakwah ni. Lalu Nabi pergi pada ketika itu menangis. Nabi menangis. Faqala lahu ammuhu idhab wa qul ma ahbabta fa wallahi la usallimuka abada. Abu Talib pun berkata kepada baginda, pergilah berdakwah. Katakan apa yang kamu suka, demi Allah aku tidak akan menyerahkan kamu kepada kaum Quraisy untuk disiksa selama-lamanya. Bila Nabi keluar menangis, Abu Talib pergi jumpa Nabi. Wahai anak menakanku, sebutlah. Apa kau nak cakap, kau cakaplah. Aku beri jaminan kepada kamu bahawa aku akan selalu membela kamu dan tidak akan menyerahkan kamu kepada mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, 5 minit lagi. Kita habis tajuk ni sikit lagi. Qala maji'u Quraisy li Abi Talib marratan thalithah. Kaum Quraisy datang kepada Abu Talib kali ketiga. Lamma ra'at Quraisy anna Abu Talib la yuridu an yamna'na akhihi mashaw ila bi Umarah bin al-Walid wa qalu lahu khudh hadha al-fata waladan laka wa aslim ilayna bin akhika linaqtulahu. Setelah kaum Quraisy melihat Abu Talib tidak mahu menghalang anak saudaranya dari berdakwah, mereka sekali lagi pergi kepadanya dengan membawa seorang yang bernama Umarah bin Al-Walid. Dia bawa satu orang budak yang cantik, yang bagus, nak tukar dengan Nabi Muhammad. Budak tu namanya adalah Umarah bin Al-Walid. Wa qalu lahu khudh hadha al-fata waladan laka wa aslim ilayna ibna akhika linaqtulahu. Mereka berkata, ambillah pemuda ini sebagai anak angkatmu dan serahkan anak saudaramu kepada kami untuk dibunuh. Faqala lahum ammuhu bi'sa ma tatlubun atu'tuni ibnakum liurabbihi wa a'tikum ibni litaqtuluhu. Abu Talib berkata, buruk sungguh permintaan kamu ingin menyerahkan kepada aku anak kamu untuk aku didik, dan kamu meminta aku serahkan anakku kepada kamu untuk kamu membunuhnya. Faraja'u khaibin war Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yazal mustamirran fi nashril Islam wa ammuhu yadfa'u anhu. Mereka akhirnya pulang dalam keadaan hampa.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menyebarkan Islam tanpa henti dan bapa saudaranya sentiasa membelanya. Ingatlah, 3 kali mereka datang kepada Abu Talib. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika mereka datang, Abu Talib berbicara dengan mereka dengan kata-kata yang baik. Lalu mereka pulang dengan harapan Nabi Muhammad berhenti daripada dakwah. Rupanya Abu Talib ni dia tak bertindak apa-apa pun, dia biarkan Nabi Muhammad berdakwah. Lalu beberapa hari lepas daripada tu, mereka datang jumpa Nabi, datang jumpa Abu Talib kali kedua pula untuk menghalang, untuk meminta Abu Talib lakukan sesuatu atas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tindakan anak menekannya yang selalu bersungguh-sungguh di dalam berdakwah. Maka pada ketika itulah Nabi menangis dan Nabi mengatakan kalimah, jika diletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tak akan tinggalkan urusan ini. Dan kali ketiga, mereka datang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, membawa satu orang budak muda yang bernama Umarah bin Al-Walid. Maka pada ketika itu, Abu Talib marah pula kepada mereka. Hampa bagi budak ni untuk aku bela, aku bagi makan, aku didik. Hampa ambil anak menakanku untuk aku bunuh. Tak patut, tak adil macam tu. Lalu mereka pun pulang dalam keadaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam keadaan hampa. Maknanya setiap yang mereka guna melalui kabel Abu Talib tak berjaya. Jadi insya-Allah pada masa akan datang kita akan bicara pula tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Quraisy ni mereka dah mula bertindak sendiri dah. Dia minta Abu Talib untuk hentikan dakwah Nabi, tak berjaya, maka mereka bertindak sendiri dah. Mereka mula menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyakiti para sahabatnya. Jadi kalaulah Nabi berhenti dakwah dekat sini ni, kita semua tak Islam lagi. Banyak siri perjuangan dakwah Nabi ni. Kalaulah dengan permintaan orang Quraisy ni, Nabi patuh, Nabi ikut, kita semua ni menjadi ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang begitu kuat pendiriannya, yang begitu bersemangat di dalam menyebarkan agama Islam, sehingga kita, tok nenek kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menjadi muslim dan kita akan menjadi orang yang selamat daripada bakaran api neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu sahaja dulu kuliah sirah kita pada pagi ini. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Andainya ada terkasar bahasa tidak bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ولا فقنا وفقنا وقربات لنا في ديننا مع قدر أنثى وذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم.